Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 1 Gemilang. Apa kabar? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja di rumah. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu PDPR tahun 1 kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 iaitu pada halaman yang ke-127. Murid-murid, hari ini kita akan mempelajari perkara berkaitan dengan kemahiran tata bahasa iaitu kata hubung. Cikgu harap di akhir pembelajaran nanti murid-murid dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung dan melaksanakan latihan yang berkaitan dengan kata hubung dengan baik di rumah. Sudah bersedia murid-murid? Sekiranya sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kalau kita perhatikan pada halaman yang ke-127, terdapat beberapa maklumat yang berkaitan dengan kata hubung. Harapan cikgu agar murid-murid dapat membaca dan juga memahami maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-127 dengan sendiri di rumah. Sekiranya murid-murid kurang faham dan memerlukan bantuan dalam bacaan, cikgu benarkan kamu untuk meminta bantuan daripada ibu bapa dan penjaga kamu untuk membimbing kamu dalam mengetahui keseluruhan maklumat yang terdapat pada halaman yang ke-127. Baiklah murid-murid, seperti biasa, cikgu akan membacakan maklumat yang terdapat pada halaman yang dinyatakan, kemudian cikgu menerangkan perkara yang berkaitan dengan kemahiran tata bahasa iaitu kata hubung dan diikuti dengan penerangan berkaitan dengan latihan yang perlu kamu laksanakan pada hari ini. Sudah bersedia? Baiklah, cikgu mulakan penerangan cikgu. Kata hubung. Taman Botani. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Indira dan kakak bermain jongkang-jongket. Indira dan abang ingin berjoging tetapi hari hujan. Cuba kamu bina ayat berdasarkan jadual. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Baiklah murid-murid, ini adalah perkara yang berkaitan dengan kata hubung, iaitu di mana kata hubung yang diberikan pada halaman ini adalah atau, dan, tetapi. Apakah yang diistilahkan ataupun yang dimaksudkan dengan kata hubung? Jadi di sini cikgu akan menerangkan kepada kamu satu persatu. Baiklah murid-murid, ini adalah kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung, kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Contoh dan atau tetapi. Ya, fungsi kata hubung adalah untuk menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat yang bermakna. Baiklah murid-murid, yang seterusnya mari kita lihat dan. Menunjukkan sesuatu yang sama. Yazrin suka makan biskut. Yazrin suka makan kek. Dan kata hubung yang diguna pakai adalah dan, menjadikan ayatnya apabila dua ayat ini digabungkan, ia menjadi Azrin suka makan biskut dan kek. Di mana dua ayat ini telah digabungkan dan menyatakan bahawa dua perkara yang disukai oleh Azrin. Kata hubung dan, iaitu ayat yang pertama
Arik bermain bola sepak di padang. Ayat yang kedua pula, Afif bermain bola sepak di padang. Dan apabila kita menggunakan kata hubung, ayatnya akan berbunyi seperti ini. Arik dan Afif bermain bola sepak di padang. Di mana dua rakan kamu iaitu Arik dan Afif bermain bola di padang yang dibina berdasarkan kata hubung dan digabungkan akhirnya melengkapkan satu ayat yang sempurna. Baiklah, yang seterusnya adalah kata hubung atau. Menunjukkan sesuatu pilihan. Yang pertama, kamu boleh menaiki bas ke Kuala Lumpur. Kamu boleh menaiki kapal terbang ke Kuala Lumpur. Jadi apabila perkataan kata hubung atau diguna pakai, maka ia akan berbunyi, kamu boleh menaiki bas atau kapal terbang ke Kuala Lumpur. Itu menunjukkan pilihan sama ada kamu nak menaiki bas ataupun kapal terbang. Ingat ya murid-murid, kata hubung atau ini adalah menunjukkan pilihan. Baiklah, cikgu berikan lagi satu lagi contoh iaitu berkaitan dengan kata hubung atau. Kamu mahu minum jus tembikai? Kamu mahu minum jus oren? Jadi, bila kita gunakan kata hubung, ayatnya berbunyi sebegini. Kamu mahu minum jus tembikai atau jus oren? Di mana ia menunjukkan pilihan sama ada kamu ingin minum jus tembikai ataupun jus oren. Baiklah murid-murid, yang seterusnya adalah kata hubung tetapi. Ia adalah menunjukkan perkara yang berbeza. Aisyah suka makan nasi lemak. Aisyah tidak suka makan roti canai. Jadi apabila kata hubung tetapi diguna pakai, maka ia akan membina ayat seperti ini. Aisyah suka makan nasi lemak tetapi dia tidak suka makan roti canai. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat yang seterusnya. Kata hubung tetapi. Dia suka membaca buku. Adik dia suka melukis. Bila kita menggunakan kata hubung tetapi, maka ayat yang terbentuk adalah dia suka membaca buku tetapi adiknya suka melukis. Jadi murid-murid, kata hubung tetapi adalah menunjukkan perkara yang berbeza. Baiklah, untuk memantapkan lagi pemahaman kamu berkaitan dengan kata hubung, di sini cikgu sediakan satu video penerangan yang berkaitan dengan kata hubung. Menyanyi. Tapi, nampak tak perkataan dan, atau, tetapi? Tahu ini kata apa? Ini kata hubung. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Kata hubung dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sama. Seperti roti dan biskut. Kedua-duanya kan makanan atau digunakan untuk menunjukkan pilihan.
tetapi digunakan untuk menunjukkan perkara yang berbeza. Baiklah murid-murid, dengan penerangan daripada cikgu dan juga video yang diterangkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan kata hubung. Cikgu harap murid-murid memahami keseluruhannya apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung, dan cikgu terangkan sekali lagi. Kata hubung adalah bertujuan untuk menggabungkan ayat-ayat menjadi satu ayat yang sempurna. Baiklah murid-murid, bagi melaksanakan latihan untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin kamu membuat bina ayat berdasarkan kata hubung yang berikut. Yang pertama atau, yang kedua dan, yang ketiga tetapi, yang keempat lalu, yang kelima sambil. Murid-murid, lalu dan sambil itu cikgu berikan untuk kamu sebagai ujian kepada kamu untuk membina ayat yang berkaitan dengan kata hubung. Baiklah, di manakah latihan ini perlu dilaksanakan? Latihan ini perlu dilaksanakan di dalam buku latihan. Bina ayat yang mudah berdasarkan kata hubung yang dinyatakan ini. Baiklah, cikgu harap kamu dapat menyempurnakan latihan ini dengan baik di rumah. Di akhir pembelajaran, cikgu ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas penglibatan kamu dalam PDPR kali ini. Stay safe at home, jaga diri, sampai jumpa lagi. Sekian terima kasih daripada saya, Cikgu Nazri bin Wahab.